Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di kalangan kamu. Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yakni Quran, dan Rasulnya, yakni Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menegahkan bahawa amanah hendaklah ditunaikan dengan sesungguh-sungguhnya. Amanah yang paling besar ialah amanah memilih pemimpin, memilih orang yang memerintah kita. Dalam negara demokrasi hari ini, memilih parti ataupun memilih wakil rakyat yang memerintah. Tugas wakil rakyat ini membuat dasar di parlimen, membuat dasar dalam Dewan Negeri. Bukan tugas wakil rakyat minum kopi. Bukan tugas wakil rakyat bagi benda. Ini kena faham tu. Tugas dia ialah membuat dasar di parlimen, membuat dasar di Dewan Undangan Negeri. Ini tugas dia. Maka membuat dasar ini adalah amanah. Maka dia menjadi amanah yang paling besar. Disebut dalam hadis, barang siapa yang memberi tugas kepimpinan kepada seseorang, bukan kerana Allah dan Rasul, kerana hartanya, faqad khana Allah wa rasulah, maka dia telah khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Ini dosa besar. Khianat terhadap Allah dan Rasul. Dia memilih pemimpin kerana duit, kerana benda, bukan kerana agamanya. Ini khianat kepada Allah dan Rasul. Sangat besar dosanya. Ini disebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis-hadis yang banyak. Dan disebut, hendaklah hukum dengan adil. Wahai orang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasul. Di mana taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Taat yang tidak berbelah bagi. Dan pemimpin di kalangan kamu. Ulil amri. Ulil amri ini pemimpin. Pemimpin ini ulama tafsir menafsirkan dengan dua. Yang pertama al-ulama, yang kedua al-umara. Yang pertama al-ulama, orang-orang alim, orang yang ahli ilmu dalam bidang agama. Ini pemimpin-pemimpin kamu, ulil amri. Yang kedua al-umara, iaitu orang yang mengendalikan urusan negara. Di zaman awal Islam, orang yang mengendalikan urusan negara adalah ulama. Dia ulama, bukan saja umara. Umara dan ulama, dua-dua sekali. Tapi dalam zaman sekarang tidak begitu. Ulama dan umara sudah berpisah. Ini yang berlaku di zaman mutaakhir. Di mana ulil amri ini, kamu taat pada mereka. Selagi mereka taat kepada Allah, kecuali bila mereka suruh sesuatu perkara yang durhakakan Allah dan Rasul. Bila suruh perkara yang durhakakan oleh Rasul, tak boleh taat lagi kepada mereka. Haram taat kepada pemimpin yang suruh dalam perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ketaatan ini berkait dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau mudah beriman kepada Allah hari akhirat, ikut padamu lah. Ikut sukamu. Maknanya begitu. Tuhan tempelak. Tuhan tempelak. Kalau kamu tak percaya pada Allah, tak percaya pada akhirat, muta'ah lagi. Siapa dia nak pimpin kamu? Walaupun tidak melaksanakan hukum Allah. Ikut suka kamu lah. Tapi jaga. Hari akhirat jaga kamu. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di mana taat berulil amri yang mentaati Allah dan Rasul. Taat ber Allah dan Rasul secara mutlak adalah penyelesaian yang sebaik-baiknya bagi kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Imam al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya ada alif lam. Al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Muslim tak ada alif lam. Maksudnya tidak ada taat. Tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara yang meneraki Allah, maksiat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mengikut para ulama, hadis ini ada sebab. Sebabnya seorang sahabat yang terkena dengan nakal. Dia suka berkena orang. Nabi pun dia berkena dengan orang lain. Ketika Nabi balik bersatu jihad, satu peperangan berhenti berehat, Nabi tidur. Dia tahu Nabi ni penunggang kuda yang halal. Masa Nabi tidur dia ngakak.
Dia ngakuk dia pelonggor tadi pelannya kuda. Dia pelonggor. Bila Nabi naik kuda, jadi musing. Nak suruh jatuh. Dia perakak. Ini nakal dia. Tiba-tiba satu masa Rasulullah suruh dia jadi penglima tentera. Penglima, ketua tentera. Pergi di satu kawasan. Rasulullah pesan kepada tentera itu, kamu kena taat ke dia. Bila aku lantik dia jadi ketua, kamu kena taat. Kena patuh arahan dia, kata Nabi. Lalu dalam perjalanan balik, mereka berehat di satu tempat. Lalu dia mengarahkan bala tentera di bawah dia supaya kupur kayu api. Maka mereka pengakut kayu api ramah-ramah. Dia pun peridu api, cucuh, nyala. Tengah api nyala molek, lalu dia pun bersyarah. Tidakkah Rasulullah memerintah kamu taat kepada aku? Kamu kena taat. Rasulullah perintah. Terjun nak api. Terjun nak api. Siap belaka. Tak ikut dia. Api pun padang. Dia memang dia tak senyum, tak suka pun. Dia orang nakal ni. Dan balik ke Madinah, lalu sahabat mengadu, ya Rasulullah, di arah kita terjun dalam api. Kata Rasulullah, innama ta'atu fi ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ta'at dalam perkara baik, tak boleh ta'at dalam perkara maksiat. Lau ata'tumuhu la dakhaltumun nar. Kalau kamu taat, mu masuk neraka, kata Nabi. Bukan saja mu kena bakar api dunia, mu kena masuk neraka sebab bunuh diri, kata Nabi. Tak boleh. Ini hadis ni menjadi sebab. Jim. Allah SWT memerintah kita berhukum dengan hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa an yahkum bainahum bima anzalallah. Surah Al-Maidah ayat 49. Maksudnya, dah hendaklah kamu menguruskan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Hendaklah mengurus urusan pemerintahan, urusan pentadbiran, urusan kemanusiaan dengan hukum Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan pakai hukum lain kecuali tak disebut dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima." Surah An-Nisa ayat 105. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kebenaran supaya kamu berhukum di kalangan manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Para ulama mengatakan ayat ini bersempena dengan satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang pencuri yang mencuri barang dan dia bawa barang itu barang besi. Barang besi yang berharga di zaman itu. Kebetulan dia bawa, dia letak dalam guni gandum. Kebetulan ada lagi gandum dalam guni itu, dia tak sedar. Lalu dia bawa guni itu, dia letak di rumah seorang Yahudi. Seorang Yahudi bukan Islam. Lalu jumpa barang tu di rumah orang Yahudi. Kerana gandum tu puas tak ada orang ikut. Ikut gandum tu siapa rumah Yahudi. Maka Yahudi tu dia bawa ke mahkamah di hadapan Nabi SAW. Hampirlah Nabi nak menjatuhkan hukuman kepada orang Yahudi itu. Nak jatuh hukuman. Kerana tak tengok bukti-bukti yang terang. Bukti yang nyata. Lalu Allah menurunkan ayat membetulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya orang Yahudi itu tidak mencuri. Walaupun dia Yahudi, dia kafir, jangan hukum dia. Kerana dia tidak bersalah. Kena siasat lagi. Siasat dengan halusi lagi. Bila turun ayat ni, Nabi membuat siasatan. Setelah dibuat siasatan semula, dia dapati Yahudi itu tak mencuri. Dia bebaskan. Yang curinya orang lain, bukan si Yahudi itu. Nabi dia turun wahyi. Orang dah Nabi tak turun wahyi. Nabi dibetulkan oleh Allah. Kerana Nabi menjadi contoh pada orang lain. Orang lain kena ikut contoh Nabi. Makna kita kena ambil iktibar sekadar kemampuan kita. Mana hukuman nak dijatuhkan hendaklah disiasat terlebih dulu. Dia siasat dengan sungguh-sungguh.
Dengan cari bukti, cari kenyataan, baru boleh hukum. Jangan hukum, tak siasat habis. Kena siasat habis. Jangan jadi pembela kepada orang yang khianat. Yang khianat tadi ialah orang munafik. Orang yang berpura-pura Islam. Nak mengenakan orang Yahudi. Nak mengenakan orang Yahudi. Dia Yahudi, orang ni munafik. Yang munafik ni jahat pada kafir lagi. Yang munafik ni. Walaupun mereka dibenarkan semayang di masjid Nabi SAW. Nabi tak bertindak. Kerana mereka semayang juga. Mereka tak ada hamil doa juga. Tapi dalam hati mereka nak lawan Islam. Dalam hati mereka menjadi ejen kepada musuh-musuh Islam. Jadi alat pada musuh Islam dalam hati mereka. Allah Ta'ala kata, biar aku hukum hari kiamat kelak. Aku tahu apa yang ada dalam hati mereka. Di atas dunia ni, biar mereka duduk dalam masjid. Biar mereka bercampur dengan orang Islam. Biar mereka nak tunjuk manis muka. Nak cakap habis rank. Mereka juga adalah Islam. Biari. Aku tahu Tuhan kata. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik duduk di neraka yang paling bawah sekali. Bawah pada orang kafir lagi. Kerana dia jahat pada orang kafir, dia menjadi gunting dalam lipatan untuk merosakkan kerja-kerja Islam. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi daripada qarinah orang-orang munafik. Yang pentingnya, ayat ini menyuruh Nabi SAW dan pemerintahan Islam supaya melaksanakan hukum dengan kitab Allah. Selagi ada kitab Allah, pakai kitab Allah. Tak ada kitab Allah, pakai hadis. Oleh kerana itulah tiap-tiap orang khalifah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, bila mari sesuatu masalah, mereka cari ada ayat Quran. Kalau tak jumpa ayat Quran, bangun bersyarah dalam masjid. Adakah di kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan hukum ini? Mereka tanya. Kalau senyap, tak ada orang beritahu. Tanya lagi, adakah di kalangan kamu yang ingat hukuman ini pernah dihukum oleh Rasulullah SAW? Ada tak? Senyap juga, tak ada orang beritahu. Maka dia pun beristihad. Beristihad dengan makna dengan mendalam. Mengkaji hukum itu, barulah diistihad dengan hukum yang lain. Yang tak ada nas dalam Quran, yang tak ada nas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang menghukum ni ialah para ulama, para fuqaha. Bukan sebarang orang pakai ikut suka, pakai hukum akal. Ini tak boleh. Kerana ada syarat-syarat ijtihad. Orang yang mahir, yang betul-betul dalam masalah usul fiqh, masalah kaedah hukum. Jangan buat main-main dalam masalah hukum ni. Termasuk yang ada nas pun, kadang-kadang ada sebab dia. Sebab yang berbeza, maka hukumnya berbeza. Sebab dia berlainan, hukumnya berlainan. Contohnya, Sayyidina Osman suruh bang 2 kali pada hari Jumaat. Nabi tak bang 2 kali pada hari Jumaat. Abu Bakar tak bang 2 kali pada hari Jumaat. Umar tak bang 2 kali pada hari Jumaat. Osman suruh bang 2 kali pada hari Jumaat. Mengapa? Tidakkah ini bid'ah? Tidak. Mengapa tidak? Kerana sebabnya sudah berubah. Sebabnya di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, orang mari masjid awal-awal. Awal-awal datang ke masjid. Di zaman Osman, masyarakat sudah berubah. Maka Osman menganjurkan bang 2 kali pada hari Jumaat. Osman ini ialah sahabat yang Nabi kata ahli syurga. Yang Nabi sebut, malaikat malu kepada Osman. Adakah aku tidak malu kepadanya? Nak sanggah Osman ni tak betul, suruh bang 2 kali. Kita siapa dia? Kita siapa dia? Jangan sanggah. Bukan-bukan. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, orang yang memberi derma pada peristiwa Tabuk. Banyaknya derma Sayyidina Osman. Sehingga Rasulullah berdoa lepas sembahyang Isyak sehingga subuh, Allahumma rda an Osman. Ya Allah, redalah kepada Osman. Daripada Isyak sampai ke subuh. Ini bukan sembarangan orang. Di sana ada sebab-sebab yang berlainan, maka hukumnya berlainan. Kita kena faham. Umpamanya Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah. Di zaman Mongol, zaman Tatar menyerang Baghdad. Orang-orang Tatar mabuk arak. Arak ni haram. Orang Tatar mabuk arak. Lalu budak muda-muda berjumpa Ibn Taymiyah ketika katok pokok Tatar ni. Ibn Taymiyah katakan, jangan. Biar minum arak. Dah arak haram. Arak ke haram?
Ibn Taymiyah kata, kalau dia tak mabuk, dia bunuh orang. Puak-puak ni kalau tak mabuk, dia bunuh orang. Biar dia mabuk ke. Dia buat dosa mabuk, dia hilang dosa bunuh orang. Ini, yakni mengurangkan mudarat yang lebih besar kepada mudarat yang lebih ringan. Yang tahu ini ialah ulama-ulama. Jangan sebarangan nak mengeluarkan hukum dalam perkara yang tidak ada nas. Wallahu a'lam.